الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pada tahun 1990, berkat juang, kegigihan dan kesabaran dan doa para pemimpin Parti PAS yang diterajui oleh Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat, PAS atau Parti Islam Semalaya dan Angkatan Perpaduan Ummah telah berjaya membentuk sebuah kerajaan sendiri di Kelantan. Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat adalah merupakan seorang pemimpin Islam dan ulama yang paling terkenal dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di rantau ini. Kewibawaan Datuk Nik Abdul Aziz yang unik dan mesra rakyat telah menyebabkan nama beliau sering menjadi sebutan seluruh masyarakat di Malaysia. Kini, nama Tuan Guru tidak lagi dapat dipisahkan dalam catatan sejarah politik Malaysia di abad ke-20. Siapakah manusia di sebalik nama Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat yang sekarang ini menjadi pemimpin besar Parti PAS dan Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim? Kelahiran saya mengikut apa yang dikaji, bukan melalui surat beranak. Surat beranak tak ada. Kelahiran saya adalah tahun 1931. Itu setelah saya sendiri dan kawan-kawan buat kajian mengenai dengan keadaan umur saya dan aktiviti saya, maka lahir sayanya tahun 31. Suasana lahir saya di kampung Pulau Melaka. Kampung di mana rumah saya dan masjid saya dan sekolah saya sekarang sedang berada. Tuan Guru Nik Aziz telah mendapat didikan awal dari ayah beliau, iaitu Tuan Haji Nikmat, yang merupakan seorang ulama terkenal di Kelantan pada tahun 1930-an hingga tahun 50-an. Sebagai seorang ulama, Tuan Haji Nikmat telah menitik beratkan pendidikan dan memastikan didikan pengetahuan agama didedahkan kepada anak-anak beliau. Usaha ini secara tidak langsung telah menjadikan Haji Nikmat sebagai guru pertama kepada anak-anak beliau sendiri. Seperti kanak-kanak lain juga, Nik Aziz menghabiskan waktu terluang bermain layang-layang dan pelbagai aktiviti menangkap ikan air tawar seperti menahan tauk dan mengayam. Selepas mencapai usia 6 tahun, iaitu pada tahun 1936, beliau mula mendapatkan didikan secara formal di Sekolah Kebangsaan Kedai Lalat. Guru besar sekolah tersebut ialah Cikgu Will. Keadaan sekolah Melayu dia panggil. Sekolah Melayu Kedai Lalat pada masa itu bangku tidak ada, tempat duduklah, tempat menulis tidak ada. Hanya berselur di atas lantai, atas tanah, tidak ada siming. Tanah kemudian apatika. Duduk di situ, menulis. Macam mana dengan buku? Buku tak ada lagi masa tu, mula-mula masuk dia guna papan selik. Batu tu, batu. Dengan kapur? Ada dengan kalam apa batu juga, pensel pun. Dia panggil ada satu, sepanjang tu, dia panggil papan selik. Dia panggil. Papan batu pun panggil. Luh batu panggil. Macam mana dengan guru-gurunya pula ketika itu? Karang-karang ke? Guru pada masa tu berbezalah dengan hari ni. Garang lah. Beken kata. Biasanya pada masa dia mengajar tu dia pergi hotel. Namun begitu, Tuan Guru hanya sempat mengikuti pendidikan sekolah formal selama 3 bulan sahaja untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maka bermulalah pendidikan pondok yang lebih sesuai dengan jiwa dan naluri Tuan Guru. Sebenarnya untuk kita mudah mengambil kesimpulan bahawa jarak saya dengan Tuan Guru ini ialah 15 tahun kalau tak silap. Beliau lahir pada tahun 1931 dan saya mengikut catatan yang sebenarnya ialah tahun 1947. Jadi setakat yang saya ingat
saya memanglah rapat dengan Tuan Guru sejak daripada kecil lagi. Cuma saya bagikan di sini. Saya hidup semasa kecil sebelum sekolah sampai tahun 52. Kemudian Tuan Guru ke luar negeri 52-62. Kemudian beliau balik daripada 62 hingga 67. Dan di masa itu saya telah berada di Sekolah Menengah Ma'had Muhammadi, Jalan Merbau. Ini semasa kecil lah kami. Cuma oleh kerana saya masa itu pun bergaul sebagai adik-beradik dengan abang, adik dengan abang. Jadi tidak nampak sangat lead ataupun kiadah kepimpinan tu. Cuma kita memang tahu sikap abang dan cara dia. Dan cara beliau ni saya tengok memang jaga sangat masa. Jaga kebersihan. Suka sangat membaca dan baca Quran. Itu harian dia. Jadi sebelum subuh saya tengok memang baca Quran. Sejak daripada saya kecil lagi saya perhati. Dan dia ini memang berjalannya laju. Dan jarang sangat bercakap dengan adik-adik. Tapi walau macam mana pun seronok. Seronok kami berjenaka dan dia pun suka juga lawak. Berjenaka tapi sekejap sajalah. Sebab dia pun ada tugas dia. Saya bila dia balik tu memang rapat. Bercakap dan sebagainya. Saya bercakap dengan dia tu sebagai adik dengan abang lah. Tapi cuma kita dapat lihat di sini, dia tidak boleh dikatakan tidak suka membuang masa. Kedudukan sekolah pondok yang terletak di Besut agak jauh dan Tuan Guru mula menghadapi masalah baru, masalah pengangkutan. Atas dasar kesedaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan inilah ayahnya, Tuan Guru Haji Nikmat, telah menghadiahkan seekor kuda untuk dijadikan tunggangan Tuan Guru Ning Aziz ke sekolah. Terdapat di antara 3 hingga 4 ekor kuda di rumah Tuan Guru pada setiap masa. Orang tua saya ni ada kuda paling kurang 2, 3, 4. Itu orang tua saya. Jadi dengan sebab kuda ramai, adik-beradik saya pun ramai. Jadi biasa je naik kuda saya, adik-beradik saya ni biasa naik kuda. Jadi satu hari itu, kuda ni suka mandi. Dia berkubang, mandi itu kerja dia. Jadi tengah hari, saya bawa kuda pergi ke sungai. Sampai pergi ke sungai dengan adik-beradik saya ni, saya berlomba lah. Bila berlomba, menang kuda saya. Angkat tangan. Angkat tangan. Tengah angkat tangan tu biar awak melintas. Kuda ni dia secara emergency dia berhenti. Berhenti itulah saya jatuh. Kebetulan tempat jatuh tu minyak tar ni yang dipasang oleh askar Panjab ketika tu baru siap. Jadi saya jatuh kena atas minyak tar. Menyebabkan demam bukan 2-3 hari, 4 bulan saya demam. Saya sedar-sedar tu rambut saya dah luruh-luruh. Kaki saya jadi kecil kerana lama sangat 4 bulan kira lah. Musim pula masa tu masa Jepun. Tak ada hospital, tak ada apa, layanan ubat tak ada. Menurut kata Encik Anwar Bakri, dia kata itu menyebabkan Tuan Guru apabila semayang pun 3 bangun agak sakit belakang. Sakit, jadi doktor beritahu dah. Tulang belakang saya dalam X-ray tu nampak satu katis dia tu tidak ada sendi. Melekat. Satu katis. Sampai sekarang apabila kita jamah dengan tangan pun terasa. Jadi bila katis ni dia punya minyak tu, selendar tu tak ada. Maka dia tersepit, ada sejenis sarap. Sarap tersepit di situ. Dan doktor beritahu lama dah, satu masa kelak akan terasa kesan dia di tapak kaki kiri. Dan memang saya terasa sekarang. Sampai sekarang saya terasa kalau saya berjalan kaki banyak petang-petang, malam tu terasalah pedih-pedih. Saya terimalah qada.